Hai semua. Selamat datang sekali lagi ke sesi live celoteh Dr. Mala, sesi Facebook live celoteh Dr. Mala. Bagi saya perkenalkan diri saya dulu. Saya Dr. Mala, seorang doktor iaitu pegawai perubatan di salah sebuah hospital swasta di Lembah Kelang iaitu Selangor KL. Kepada yang memang dah kenal saya, yang dah memang dalam beberapa sesi live bersama saya, hai, saya Dr. Mala sekali lagi. Dan kepada yang baru first time dengan saya, hai, saya Dr. Mala. Alright, seperti yang saya janjikan, saya memang akan buat beberapa sesi live berkaitan dengan jangkitan COVID-19. Tujuan saya buat sesi live iaitu bercakap adalah sebab setengah orang memang dia boleh baca dan faham ya. Memang banyak doktor yang share information dekat social media, KKM sendiri, Director General of Health Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah sendiri ada share dekat Facebook dia. Ya, jadi ada setengah orang di kalangan kita yang mana bila dia baca dia boleh faham terus, tak ada masalah. Tetapi ada setengah orang di kalangan kita juga yang bila dia baca tu dia nak comprehend, nak faham tu dia macam susah sikit tau. Oh, suara saya tak jelas Okay, sorry. Oh, volume saya down. Okay, alright. Ada setengah orang di kalangan kita bila dia baca penulisan dia macam susah sikit nak faham tau. Mungkin sometimes intonasi orang yang tulis tu lain, intonasi orang yang baca tu lain. Ya, jadi information yang sampai kat dia tu macam kurang tepat ya. Jadi dia masih tak faham, masih confused dan sebagainya. Alright, sebab itu saya ambil inisiatif untuk buat live supaya orang-orang seperti golongan ibu bapa saya dan orang-orang yang memang dia susah sikit nak faham macam mana, susah sikit nak faham dari segi pembacaan. Saya harap mereka boleh dapat lebih manfaat melalui sesi live yang mana saya bercakap. Alright, okay, thank you. Siapa yang masuk dengan saya, siapa yang ada di sini boleh bagi komen, boleh bagi reactions. Sebab dekat atas ni saya boleh hanya nampak berapa orang live tapi saya tak tahu siapa yang bersama dengan saya. So, kalau korang komen, korang tekan reaction, saya boleh nampak. Dan kepada yang tengah bersama dengan saya ketika sesi live ini, terima kasih banyak-banyak. Kamu boleh, kalau tak ada kerja lain, kamu nak teruskan bersama dengan saya, boleh. Kepada yang rasa nak tengok nanti pun boleh, video ni akan berada di wall saya at all times. So, korang boleh share dulu dekat wall masing-masing. Ataupun tag diri sendiri ataupun tag kawan-kawan atau ahli keluarga yang lain, dan kamu boleh parking dulu dan tengok pada kemudian at a different time. Alright, semua video yang saya kongsikan untuk apa-apa information kesihatan akan kekal di wall saya dan saya takkan padam ya. Kepada yang lebih gemar dengar daripada YouTube, kamu boleh subscribe ke YouTube channel saya. Linknya ada di profile saya, korang boleh klik dekat profile saya dan juga boleh subscribe di sana ya. Tapi Facebook akan ada all the time, tak ada masalah. Alright, thank you semua. Okay, hari ni saya nak bincangkan topik yang simple, topik yang sangat apa ni orang kata sangat biasa diperbualkan, tetapi saya masih belum kupas. Dan topik ini entah dah siapa-siapa kupas dan entah dah ke mana-mana dah saya tengok ya. Alright, hari ni saya nak bercakap tentang immunity. Apa rahsia immunity? Kenapa doktor-doktor tak ajar orang awam ataupun rakyat untuk boost immunity dia? Kenapa KKM tak ajar orang awam tentang immunity dan macam-macam persoalan begini ya. Topik yang sangat-sangat simple iaitu immunity. Konsep immunity, macam mana kita nak maksimumkan immunity kita, macam mana kita nak boostkan immunity kita dan sebagainya. Alright, sambil saya live saya akan baca soalan kamu kalau apa-apa nanti saya akan cuba jawab. Dia dapat banyak soalan. Okay, kalau you all ada soalan, you all tanya dulu. Nanti di akhir sesi perbualan ni saya akan cuba jawab soalan kamu ya. Alright. First and foremost kepada semua di luar sana, saya minta sangat kamu tolong fahamkan bahawa immunity ini adalah sesuatu yang subjektif, sesuatu yang tidak boleh diukur, sesuatu yang tak ada nombor, sesuatu yang is different tau. Dia bukan
immunity ni bukan macam nak sukat air bila masak nasi. Dia bukannya macam nak hafal sifir. Dia bukannya sesuatu yang objektif tau. Kalau saya buat ni, immunity saya akan naik. Kalau saya buat ni, immunity saya akan maksimum. Kalau saya buat ni, ini akan jadi. No, immunity is something very subjective. Ya. Subjektif tu apa maksud dia? Maksudnya sesuatu yang memang dalam aspek kehidupan kita, ya, rahsia tentang perkara itu masih dipegang oleh Tuhan. Kita tak tahu, kita sebagai manusia sebenarnya tak tahu secara menyeluruh. Dia adalah sesuatu yang kita cuba, kita usahakan, kita ikhtiar dan kita buat all that supaya dengan harapan dia akan boost, dengan harapan kita boleh tingkatkan. Tetapi dia tak ada satu parameter, dia tak ada satu faktor yang okay, kalau you buat ni definitely ini akan berlaku. Tidak. Saya bagi contoh macam contohnya okay, kebahagiaan rumah tangga. Okey, kebahagiaan rumah tangga. Macam mana nak bahagiakan rumah tangga? Macam mana nak suruh suami dan isteri happy? Macam mana nak suruh sesuatu keluarga itu bahagia? Okey, adakah dengan membeli rumah yang besar? Adakah dengan membeli barang kemas yang banyak? Adakah sesuatu keluarga itu akan sangat bahagia dan sangat gembira kalau dia ada duit yang banyak? Ataupun boleh tak kita cakap macam sesuatu keluarga yang memang sentiasa bersama, sentiasa everything good? Adakah betul-betul dia akan bahagia? Tak, kebahagiaan rumah tangga pun sama juga sebenarnya. Dia sesuatu yang subjektif. Dia sesuatu yang kita usaha, kita ikhtiar, kita cuba buat, kita cuba bertanya, kita cuba baca, kita cuba tengok. Dan kita masih continue buat dengan harapan kita akan bahagia. Tetapi apa sebenarnya faktor kebahagiaan? Tuhan sahaja yang tahu. Dan orang yang bahagia sendiri pun dia rasa macam entahlah, aku pun tak tahu apa yang aku buat, tapi okeylah, so far aku happy. Dia rasa macam tu. Dia tak ada satu faktor objektif tau. Faham tak? Ya, saya bagi contoh lain contohnya macam saya bagi contoh tentang kebahagiaan rumah tangga. Jadi ada orang ni dia kata kalau you belikan isteri you emas banyak-banyak, 3 bulan sekali belikan gelang emas, 3 bulan sekali lagi belikan lagi subang emas, bagi dia duit yang banyak setiap bulan, bagi dia orang gaji 3 orang satu rumah dekat orang rumah you, make sure ada banyak kereta, banyak duit, banyak anak-anak, keluarga you boleh bahagia. Kamu yang dah berkahwin 10-15 tahun, yang dah hidup ups and down, bila kamu dengar orang bercakap macam tu, mesti kamu rasa dia tu palatau kan? Mesti kau rasa macam apalah yang kau mengarut ni. Aku dah 20 tahun dah berkahwin lah, aku tahulah. You rasa macam tu. Macam itulah doktor rasa bila kami dengar orang cakap, makanlah vitamin bergelin-gelin, makanlah semua benda berkilo-kilo, kamu boleh boostkan immunity. No, it's not like that. Immunity is something very subjective. Immunity is something yang even worldwide we are trying and error, we are doing this, we are doing that, even doctors are trying our hard, but akhirnya apa yang menentukan immunity kita adalah apa yang Tuhan dah takdirkan pada ketika itu. Sama juga dalam kebahagiaan rumah tangga. Kita dah buat semua benda. Kita dah semayang, kita dah berusaha, kita dah ikhtiar, kita dah cegah apa-apa persengketaan, tetapi kadang-kadang kebahagiaan itu masih tak tercapai. Kadang-kadang tak buat apa-apa pun kebahagiaan tu masih tercapai. Jadi faham tak? Dia bukan sesuatu yang kamu boleh buat dan kamu rasa betul-betul boleh bagi dekat orang lain. Ini caranya. Orang tipu. Setengah orang dia dah baca, dia baru 14-15 tahun, dia baca dekat website tentang marriage, website tentang relationship. Terus dia nak nasihatkan orang, buat macam ni relationship you akan happy. Buat macam ni relationship you akan last till your death, ataupun marriage counsellors contohnya, dia cakap buat macam ni, buat macam tu, buat macam ni, buat macam tu. Kita yang dalam tu yang kita tahu sebenarnya. Kita yang di dalam relationship tu yang kita tahu sebenarnya betul tak benda tu boleh boost kebahagiaan. Sama juga untuk immunity. It is still a method. Kita cuba, kita ikhtiar, tetapi apa yang betul-betul objektif membawa kepada boosting immunity, kita tak pasti sebenarnya. Kita cuba dan cuba.
rahsia besar tentang bagaimana immunity ni betul-betul boleh dimaksimumkan. Bagi saya, mankind, manusia seluruh dunia masih belum jumpa jawapan itu. Bagi saya, kita masih belum jumpa. Tiada satu pun manusia yang jumpa. Kalau manusia tu jumpa nanti, maksudnya dia dah pecahkan rahsia si pencipta, dan dia akan jadi glamour lah. Dia akan menang Nobel Prize dan macam-macam lagi. Segala apa yang kita buat sekarang sebenarnya adalah ikhtiar. Ya, berikhtiar dari segi vaksin, berikhtiar dari segi vitamin, berikhtiar dari segi pemakanan seimbang, exercise dan sebagainya adalah ikhtiar. Jadi apakah ikhtiar yang terbaik? Boleh tak saya makan vitamin C, doktor? Boleh tak saya minum air lemon, doktor? Boleh tak saya kumur dengan air garam banyak-banyak, doktor? Okey, semua ini adalah ikhtiar. Sama juga seperti contoh yang saya bagi, iaitu kebahagiaan rumah tangga. Semua, kalau kamu beli emas banyak-banyak, bahagia tak? Kalau kamu simpan duit banyak-banyak, bahagia tak? Kalau kamu beli rumah besar-besar, bahagia tak? Sama juga, immunity tak semestinya banyak-banyak dan besar-besar akan menyumbang kepada immunity terbaik. Tidak. Bersederhana adalah cara yang terbaik. Bersederhana. Dalam bahasa Tamil ada satu peribahasa. Bunyi dia macam ni. Adika manal amir demum visham. Maksud dia, kalau terlampau banyak, madu pun boleh jadi pahit. Kalau terlampau banyak, madu pun boleh jadi pahit dalam mulut kamu. Itu yang saya cuba sampaikan dalam immunity ni. Kamu makan vitamin C banyak-banyak. Benda tu daripada sepatutnya membantu immunity kamu, tetapi sebab kamu ambil terlampau banyak, dia sebenarnya memudaratkan diri kamu. Sama juga, contohnya kamu minum air lemon yang suam-suam panas-panas. Okeylah, saya rasa kalau minum sehari sekali tu tak ada masalah kalau orang tu tak ada gastrik ataupun tak ada masalah GERD. Tapi sebab kamu minum 8 kali, 10 kali, 20 kali sehari, setiap kali bernafas kamu minum, dah benda tu jadi, faham tak? Daripada sepatutnya membantu, dia memudaratkan kamu sebenarnya. Ya? Sebab bersederhana adalah cara yang terbaik. Contohnya, kalau kamu nak beriman, kamu nak alim, kamu nak mendekatkan diri dengan Tuhan, kamu semayang 10 kali sehari, solat wajib tu kamu takut, betul ke aku tadi wajib ke, betul ke, kena ke semua ke, ada tersilap ke, ternampak aurat sikit, lepas tu kamu semayang lagi, jadi tak sebenarnya? Tak jadi. Kalau solat wajib tu 5 kali, maka 5 kalilah yang kamu kena solat. Yang selebihnya dah benda lain pula. Solat sunat, kamu bersedekah, kamu bersangka baik dan sebagainya. Tak semestinya bila kamu buat sesuatu itu banyak kali, benda tu jadi sangat baik untuk diri kamu. Saya rasa konsep tu salah. Apa ikhtiar yang kamu gunakan? Vaksin ni bagus, jadi saya nak cucuk sampai 10 botol vaksin. Itu pun salah juga. Panadol ni bagus. Kalau saya makan Panadol, demam saya akan susut. Jadi saya makan 20 biji Panadol terus. Daripada 2 biji Panadol yang sepatutnya menurunkan demam, kerana kamu telan 20 biji Panadol, dia terus menjadi racun. Panadol yang terlampau banyak melebihi dos yang sepatutnya boleh menyebabkan kegagalan hati. Jadi tolong fahamkan di situ, ya. Tak semestinya sebab kamu berbuat sesuatu dengan banyak kali, benda tu akan membantu kamu untuk menjadi banyak bagus. Benda tu saya rasa hanya boleh guna untuk CV ataupun study saja. Kalau kamu study banyak-banyak, ialah kamu akan lebih ingat. Baca CV banyak kali, ialah kita akan lebih ingat. Itu saja. Dalam aspek lain kehidupan, no. Salah. Konsep tu dah salah sebenarnya. Ya. Bersederhana adalah cara yang terbaik. Tak salah kamu berikhtiar. Kamu boleh scroll wall saya. Saya tidak pernah menyalahkan ambil vitamin C, ambil vitamin D, makan multivitamin. Saya tak pernah menyalahkan apa jua cara. Saya tak pernah cakap no, itu produk sampah. Walaupun apa-apa brand. Ada kawan-kawan saya message tanya, malah aku nak ambil brand ni okey ke tak? Malah aku try brand ni okey ke tak? Saya bagi input yang orang kata neutral. Ya? Tetapi apa yang saya salahkan di sini adalah
konsep terhadap apa yang kamu buat itu. Bila ambil okey, semakin banyak saya nak makan vitamin C lagi banyak. Okey, semakin banyak saya nak makan vitamin D sampai banyak. Benda tu memudaratkan. Setiap dunia dalam benda ni bila dah terlampau banyak, dia akan memudaratkan. Biarlah gula ke, garam ke, air ke, kasih sayang ke, cinta ke, kepercayaan, walau apa pun dalam dunia ni, bila terlampau banyak, ia akan memudaratkan kita. Sederhana adalah cara yang terbaik. Of course, ramai yang tanya dekat sini, doktor saya ambil vitamin C 500 mg sehari oleh Cik Nurul Najwa. Okey ke tidak? Okey, mengikut apa yang tertera pada botol yang kamu beli. Ramai yang mesej saya, PM dekat messenger saya, tanya, doktor saya ambil brand ni, dos ni. Okey ke tak? Brand ni, dos ni. Okey ke tak? Saya tak tahu sebab saya tak tengok botol yang kamu beli tu. Dekat botol yang kamu beli tu, kena ada approval by FDA. Dan sebaik-baiknya saya nasihatkan kena ada approval by Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi kamu ikut dos dan frekuensi yang disarankan oleh botol tersebut. Dan apabila kamu membeli, contohnya kamu beli dekat Watson, Guardian dan sebagainya, bila kamu berbeli, maka kamu tanya dekat pharmacy in charge dekat situ, kamu tanya dekat orang dekat situ, dan kamu pastikan, saya ada G6PD, boleh tak saya makan ubat vitamin ni? Saya ada SLE, boleh tak saya makan ubat ni? Kamu tanya dekat situ. Sebab saya tak tengok ubat yang kamu makan, saya tak tengok brand kamu, saya tak tengok, jadi saya tak boleh nak nasihatkan. Dan saya sebagai doktor di bahagian kecemasan, vitamin memang bukan saya punya niche, orang kata, bukan kepakaran saya. Tetapi of course sebagai seorang doktor, saya tahu jugalah. Jadi saya tak nak nasihatkan kamu berlebih-lebihan. Apa yang kamu beli, apa yang kamu percaya, kamu ambil. Tetapi jangan berlebih-lebihan. Selain daripada ikhtiar kita yang berbentuk vaksin, yang berbentuk vitamin, pemakanan dan sebagainya, ikhtiar yang paling-paling penting adalah doa, bercakap perkara yang baik, ingat benda-benda yang baik, you pray for good things for other people. Bukannya kes dah naik 5,000 sehari, 2-3 hari berturut-turut, kamu pergi Giant, kamu beli semua oren dekat situ, kamu beli semua lemon dekat situ, sebab kamu nak kamu seorang sahaja sihat. Niat tu dah salah dah sebenarnya. Saya tak rasa kamu boleh sihat, sebab kamu tak fikir pasal orang lain langsung, kamu fikir pasal diri kamu sahaja. Salah sebenarnya. Kita kena bersederhana dan kita kena fikir pasal orang lain, kita kena berniat baik, kita kena tolong doakan untuk orang lain juga. Baru kita akan dapat keberkatan daripada itu. Kalau kita tamak haloba, kita ambil semua benda-benda ni, dah belajar waktu moral darjah 2, darjah 3 dulu dah belajar dah sebenarnya. Kalau kita tamak haloba, kita nak semua untuk diri kita sendiri, beli dekat iHerb semua vitamin sampai habis. Entahlah, cuba fikir balik. Kamu tenang ke bila tidur malam? Kamu tenang ke bila tengok jiran dan ahli keluarga yang lain? Kalau saya tak tenang, bagi saya. So, bersederhana, berniat baik, berfikir perkara-perkara yang baik, bertutur dengan baik, sembahyang, tak kira kamu dalam agama mana pun, sama ada if you are an atheist, then you think good, you make sure your instinct is good, you make sure you punya suara hati is good. Kalau kamu ada pegangan agama, then you go back, you pray, you ask for goodness, then you akan dapat good immunity. Bukannya hanya dengan telan semua benda, vitamin, suplemen, itu, ini, saya dah telan semua. Macam mana sekarang doktor? Immunity saya tinggi ke tak? Buat muka comel, tanya kat saya. Susah untuk saya jawab. Saya nak ulang balik. Dr. Mala nasihatkan immunity, cara menjaga immunity dengan terbaik adalah menggunakan kaedah sederhana. Bersederhana adalah kaedah yang terbaik. Dalam semua kepercayaan kamu, bersederhanalah. Tak ada satu pun yang sangat-sangat baik berbanding dengan yang lain. Alright? Dan saya juga nak ingatkan, sekali lagi, berkaitan dengan immunity juga. Sebenarnya saya buat immunity, saya lebih suka live malam, tetapi hari ni petang je saya buat live sebab saya kerja malam hari ni. Sebab terlampau ramai yang mesej saya berkaitan dengan topik immunity ini. Dan baru-baru ini saya bersama dengan beberapa rakan ada buat satu grup, iaitu COVID-19 Malaysian Stories. Dalam grup tu kita ada banyak pesakit dan ahli keluarga COVID-19 yang sedang melawan jangkitan dan juga telah sembuh daripada jangkitan ini.
Jadi persoalan tentang immunity ini adalah persoalan yang paling glamour sebenarnya. Sebab tu saya ambil ikhtiar untuk buat immunity di petang hari, walaupun anak-anak saya tengah main dekat bawah, bukan tidur. Big Boss saya tak tidur, masih tengah bermain dekat bawah, papa dia tengah jaga. Alright, saya nak bagi kamu berfikir kepada yang bertanya dekat saya, doktor, saya makan vitamin C brand ni, okey ke tak? Saya makan vitamin C brand ni, okey ke tak? Doktor, saya dah minum 8 gelas dah vitamin C hari ni, okey ke tak? Kepada orang yang bertanya begini, saya ada dua perkara saya nak kamu fikirkan sendiri. Saya tak nak bagi jawapan, saya nak kamu fikir. Yang pertama, setelah kamu telan semua benda itu bergelin-gelin, vitamin C bergelin, air lemon, saya kumur dengan garam 8 minit sekali dan sebagainya. Persoalan saya, kamu ada buat exercise tak? Kamu ada buat pemakanan seimbang tak? BMI kamu pada tahap yang sesuai tak? Kamu pernah buat medical check up, pernah cek tekanan darah tinggi, pernah cek gula, pernah cek kolesterol dan sebagainya atau tidak? Saya bagi kamu satu analogi. Contohnya, okey, rambut. Kamu pakai brand shampoo yang terbaik dalam dunia ni. 8 star, bukan 5 star lah. 8 star. Kamu pakai shampoo yang terbaik lah, orang kata. Aishwarya Rai, Priyanka Chopra pun tak ada shampoo tu. Kamu pun cuah atas rambut, tapi kamu tak sikat. Kamu rasa rambut kamu boleh berseri-seri tak? Ataupun kamu pakai facial moisturizer yang terbaik dalam dunia, ada diamond dalam tu, berlian, diamond, emas, semua benda lah. Dia kata sapu je kat muka tu, bersinar-sinar muka ni kalau kamu pakai. Kamu pun pakai benda tu, tapi kamu tak cuci muka, kamu tak bersihkan muka kamu tak buat facial, kamu tak bercakap. Sebab bercakap dan makan adalah sebenarnya exercise untuk muscle di muka. Kamu tak bercakap langsung. Kamu rasa muka kamu boleh berseri tak? Kamu dah pakai emas dekat muka ni tapi tak cuci muka. Jadi segala apa yang kita consume ni adalah sebenarnya tambahan. Kalau kamu makan, ada anti-vax tegar yang kata aku makan melatonin lah, aku makan vitamin D, vitamin E, makan vitamin C, macam-macam dia makan. Tapi dia tak exercise. Dia tak berpeluh langsung. Buah pinggang dia apa semua suboptimal punya function. Dia tak orang kata dia tak gunakan tubuh badan dia tak berpeluh. Jadi kamu rasa immunity boleh boost ke tidak? Cuba kamu fikir. Gigi, kamu untuk kesihatan gigi, kamu sapu paste yang terbaik, sapu je, kamu tak gosok pun. Kamu rasa bagus tak sebenarnya? Gigi kamu sihat tak sebenarnya? It's all the physical activity tu sebenarnya. You boleh ambil vitamin, you boleh ambil suplemen, you boleh ambil apa-apa yang you nak ambil dalam kesederhanaan. Tapi jangan lupa, kamu masih perlu exercise, kamu masih perlu berpeluh, badan kamu, muscle kamu, satu badan masih perlu berfungsi. Janganlah dah makan dah semua vitamin, duduk depan komputer 8 minit sekali update status. Sekali saya tengok saya yang sehari 2 cuti duduk kat rumah pun tak sempat nak update status. Punyalah tak boleh nak type sekejap, habis semua askar-askar melompat atas saya. Tapi saya tengok orang-orang yang duk hasut rakyat suruh makan vitamin C banyak-banyak ni, suri rumah, anak dekat 4-5 kat rumah, tapi update status dekat 10 kali sehari. Saya tak naklah cakap nama dia Bintu Yaakob ke, saya tak nak cakap. Korang fikirlah sendiri siapa dia, tapi logik ke? Cuba fikir balik. Cuba fikir balik. Kami yang doktor duduk dekat hospital memang berdepan dengan golongan berisiko. Kami tak makan apa-apa suplemen yang terlampau banyak, yang 5 star, yang daripada US, daripada iHerb. Tetapi kami bersederhana dalam semua aspek dan kami masih boleh mencegah dengan izin Tuhan. Dengan izin Tuhan, kami masih boleh kami masih terhindar daripada jangkitan ini buat masa sekarang, sebab kami gunakan sistem ini, iaitu bersederhana dan saya tak sebut saya kata saya tak sebut nama Bintu Yaakob tu. Bersederhana dan kaedah yang paling penting adalah tak kiralah kamu rasa immunity kamu kuat ke, immunity kamu sikit ke, immunity kamu whatever. Pencegahan masih adalah cara yang terbaik. Saya berbalik kepada contoh rumah tangga yang bahagia.
Ya, contohnya rumah tangga kamu dah bahagialah, si Polan kahwin dengan si Nobita, kahwin dengan si Zuka. Rumah tangga sangat bahagia, rumah besar, kereta banyak, anak 8 orang, dan semuanya lengkap dan family itu sangat bahagia. So Nobita rasa, oh, keluarga aku sangat bahagia. Dia pun pergi main kayu tiga. Dia tak cegah, dia pergi libatkan diri dia dalam satu sengketa. Dia cari pula affair, dia cari girlfriend. Kau rasa rumah tangga dia boleh bahagia? Kebahagiaan yang dia dah cipta selama ini akan terjejas juga. Jadi walau apa pun kamu rasa imuniti saya dah sangat bagus, saya dah itu, saya dah ini, saya percaya dalam badan saya dan sebagainya, ya, kamu masih perlu mencegah. Kita semua masih perlu mencegah. Jangan rasa, oh, saya muda, saya tak ada penyakit kronik, saya dah makan semua suplemen, saya rasa diri saya bagus, jadi saya nak pergi ajak COVID-19 ni masuk dalam badan saya. Ya, itu adalah analogi yang sangat salah. Kita tak tahu kekuatan badan kita selagi kita tak diuji, selagi benda tu tak sampai dekat badan kita. Jadi sebagai rakyat yang bertanggungjawab, sebagai orang muda yang sepatutnya mengcontribute kepada produktiviti negara, keluarga, support orang lain di sekeliling kita, kita kena protect diri kita. Kita kena pertahankan diri kita. Jangan tak pasal-pasal picah pasal. Kalau macam Nobita pun dia rasa si Zuka tu dah sayang sangat dah kat dia apa bagai. Kalau dia pergi cari girlfriend lain, memang kena bantai balik lah tu namanya. Sama juga benda yang sama. Okey, saya tak setuju Dr. Nobita tetap setia dengan si Zuka. Ni mesti tengok Doraemon the movie ni. Tak tengok Doraemon. Oh, saya tak tengok Doraemon the movie. Okey. Dan last but not least, saya nak pesan sedikit saja. Saya just nak ulang balik, apa-apa vitamin ataupun suplemen yang kamu makan, kalau kamu nak tahu dos yang sesuai, bergantung kepada apa yang tertera di botol yang anda beli. Penjual dan ahli farmasi yang menjual itu yang bertanggungjawab memberitahu kamu tentang side effect dan juga dos serta frekuensi yang sesuai, bukan doktor. Untuk mencegah daripada jangkitan COVID-19 di kala kes naik mencanak-canak dekat 5,000, 4,000 sehari ini, cara yang terbaik adalah dengan makan pemakanan seimbang, make sure exercise, ada berpeluh, dan kamu juga selain ambil suplemen untuk diri sendiri, fikir tentang orang lain, doakan yang baik-baik untuk orang lain, bertutur perkara-perkara yang baik, berfikir perkara-perkara yang baik. Jangan rasa diri kamu terlampau hebat, terlampau superpower, yang kamu lupa untuk berdoa, kamu lupa untuk sembahyang, dan kamu rasa kamu terlalu hebat. Alright? Don't do that. Dan yang paling penting sekali adalah jangan mudaratkan diri kamu dengan pengambilan sesuatu yang terlampau banyak. Tak ada sesuatu pun yang terlampau banyak dalam dunia ini yang boleh membantu kamu sebenarnya. Duit, air kalau banyak jadi banjir, api bila kecil membantu, bila besar menjadi api. Semua benda bila dia sedikit dan sesuai dosnya, ia membantu tubuh badan kita. Bila dia terlampau banyak, ia akan menjadi racun. Jadi jangan ambil sesuatu ubat ataupun vitamin sehingga ia menjadi racun. Itu nasihat saya. Jangan ambil sesuatu suplemen ataupun vitamin ataupun apa-apa kaedah dengan niat untuk kononnya membantu sistem imuniti kamu terlampau banyak sehingga ia berubah menjadi racun. Itu kesilapan sebenarnya. Bersederhana adalah cara yang terbaik dan paling baik. Alright? Dan menjawab soalan tadi, kalau dah kena COVID, kemungkinan besar akan kena lagi atau tidak? Soalan daripada Lynn O'Neill. Okey, saya dah sebut dalam beberapa video live sebelum ni. Saya ulang balik. Apabila seseorang dijangkiti COVID-19, data menunjukkan bahawa pada lebih kurang 90 hari pertama selepas dijangkiti, seseorang itu tidak akan dijangkiti semula. Cuma bila kita buat balik test PCR kat dia, dia masih boleh kekal positif dalam masa 60 hingga 90 hari. Tetapi selepas 90 hari itu, immunity natural daripada jangkitan tu boleh hilang dan seseorang itu boleh dijangkiti semula. Kamu boleh tengok penerangan ini lebih jelas dalam satu lagi video live saya.
Saya tak ingat apa topik dia yang saya tulis, tapi saya pakai t-shirt warna biru. Jadi korang pergi search dah balik dekat wall saya. Okay, menjawab soalan Ed Prima. Dia tak out of topic sikit. Kalau resdung teruk, okey tak kalau nak ambil flu vaksin? Okey, lebih disarankan sebenarnya supaya tidak menterukkan resdung kamu. Tetapi kalau resdung memang teruk, sangat teruk, make sure kamu pernah berjumpa dengan Dr. ENT untuk saringan yang sepatutnya, untuk check up yang sepatutnya. Menjawab soalan Nuriha Abdullah, doktor, kebiasaannya pelajar remaja mempunyai sistem imuniti yang lebih kuat. Setakat ni jarang sekali ada remaja meninggal sebab COVID-19. Apa pendapat doktor jika pelajar-pelajar dibenarkan bersekolah dengan SOP yang ditetapkan? Saya ada baca beberapa pandangan pakar epidemiologi agar sekolah dibuka. Okey, saya nak jawab soalan ni. Pelajar itu sendiri di sekolah sendiri mungkin sistem imuniti dia okey. Mungkin kalau dia mungkin kalau dia kena tidak berapa tidak berapa teruk. Tetapi kita kena ingat, pelajar ni balik kepada siapa? Dia duduk satu rumah dengan nenek atuk ke, ataupun dia duduk serumah dengan mak ayah dia sahaja ke, ataupun kita kena tengok dia balik kepada siapa. Kadang-kadang dia pembawa tetapi dia memberi kepada orang lain, dia okey je, orang lain tu yang jadi sampai teruk nazak, sampai ada yang meninggal, dibawa oleh anak ataupun cucu yang golongan warga tua tu pula yang sampai nazak teruk sangat. Jadi itu faktor pertama yang kita kena ingat. Faktor kedua yang kita kena ingat berkaitan dengan sekolah adalah, adakah semua remaja sebenarnya tahap imuniti dia sama? Ada juga remaja yang ada masalah seperti asma, ada remaja yang mempunyai masalah autoimun, ada remaja yang baru baik daripada rawatan kanser dan sebagainya. Jadi bila kita benarkan mereka yang kononnya imuniti baik saja pergi ke sekolah, ada golongan yang akan dapat ketidakadilan. Itu benda kedua yang kita kena ingat. Dan yang ketiga kita kena ingat, nak tak nak, sekolah adalah tempat di mana ramai orang berada di dalam satu premis yang sama untuk jangka waktu yang panjang. Dan penjaganya seorang, iaitu cikgu. Jadi perkara sebegini memberikan stres kepada cikgu dan juga ahli yang lain di dalam premis tersebut. Jadi dengan keadaan stres tu, sebenarnya adakah pembelajaran mencapai objektifnya, ataupun pergi sekolah dan balik hanya untuk melengkapkan rutin harian? Kita kena fikir kat situ, betul ke dia dapat education, betul ke dia dapat pembelajaran, ataupun pergi sekadar happy-happy, sekadar sebab mak bapak tak ada orang nak jaga. Kita kena fikir dari segi itu. Dan dikala exam SPM yang sekejap pun ni, walaupun sekejap je dah ada 2-3 sekolah yang positif, ada itu positif, ini positif, sebanyak macam tu. Jadi ia sedikit sebanyak memberikan nervous breakdown kepada golongan guru Kementerian Pendidikan, yang mana kalau di Kementerian Kesihatan kita ada pengetahuan background yang luas tentang jangkitan ni, jadi kami tahu macam mana nak handle. Walaupun ada pasien COVID-19 depan saya, panik saya tak seteruk golongan guru dan pengajar, sebab yalah, guru kan ada juga cikgu yang 40-50 tahun, ada juga cikgu yang dah yang dah lepas pencen pun, lepas pencen wajib dia masih sambung, guru besar yang dah agak berumur. Jadi apa kita nak buat dengan mereka sebenarnya? So kalau kita benarkan sedikit sebanyak, yang lain kita kata jangan pergi, akan berlaku ketidakadilan di situlah. Jadi saya rasa, bagi saya eloklah pembelajaran secara online dan menggunakan kaedah-kaedah lain untuk pembelajaran buat seketika ketika kes masih naik, dan kita tunggu hopefully kita boleh landaikan graf untuk kita kembali bersekolah secara fizikal. Alright. Okey, banyak soalan di bawah. Doktor nak tanya, kalau cucuk itu boleh tak jangan cari urat, kalau boleh teruskan? Saya tak faham soalan ni, tolong terangkan balik. Betulkah minum air kelapa muda boleh mencegah dijangkiti COVID-19? Kelapa muda sangat sedap, sangat best diminum, especially ketika hari panas terik. Kelapa muda juga akan ada isi di dalam yang sangat sedap. So kelapa muda memang sedap, tetapi boleh tak kelapa muda mencegah jangkitan COVID-19? Tak adalah. Kalau betul, saya rasa dah kering kontang dah satu dunia ni, tak ada pokok kelapa langsung semua orang dah curi dah. Ia tak berkesan pun sebenarnya. Tetapi di kala pesakit COVID-19 yang kalau dia nak minum pun dia rasa payau, dia tak ada deria rasa, dia rasa tak sedap, dia tak boleh nak minum air sangat, eloklah kalau dia minta air bali ke air kelapa ke, dia minta untuk minum supaya nak tambah hydration dalam badan dia, then okey, tak ada masalah. Jika diminum dalam amount yang sesuai, ia bagus sebenarnya. Kalau terlebih-lebih, maka ia akan memudaratkan. Kembali kepada konsep yang saya cakap tadi. Alright. Okey, saya jawab beberapa soalan lagi. Hai doktor, nak tanya sikit pasal kopi dan pil kunyit hitam yang dikatakan oleh merawati banyak masalah kesihatan di samping baik untuk kesihatan. Apa pendapat doktor? Soalan daripada Ravi Devaras. Kopi dan pil kunyit hitam. Okey,
kunyit ni sebenarnya sesuatu yang terlampau dicanang-canang dari segi immunity. Sebab apa? Kunyit sebenarnya mempunyai komponen antiseptik. Jadi bila kamu tengok, kalau kamu ada luka, doktor letak ubat berwarna kuning, betadine, flavin dan sebagainya, semua berwarna kuning. Jadi memang secara naturalnya kunyit memang ada antiseptik punya komponen, dan kunyit ini sering digunakan sebagai produk kecantikan untuk wanita-wanita India, sapu kat muka, sapu dekat badan dan sebagainya. Yes, sebanyak itu sahaja. Tetapi sampai boleh mencegah sesuatu jangkitan, sampai boleh merawat sesuatu jangkitan, sampai boleh itu semua adalah nonsense sebenarnya. Sebenarnya kalau ada benda ni di India, di Sri Lanka, di Amerika, dah berabad-abad dah mereka masih buat research macam mana mereka nak ambil aktif komponen daripada tumbuhan semula jadi itu dan nak tengok yang mana satu yang sebenarnya merawat. Tetapi mereka sendiri masih tak jumpa jawapan itu. Jadi kita pun tak ada data. Itu yang saya boleh cakap. Tak ada data, tak ada kajian saintifik, dan saya tak pernah jumpa ada pesakit yang baik disebabkan oleh kunyit hitam, kunyit kuning, kopi dan sebagainya. No, walaupun saya sendiri suka minum kopi, walaupun saya sendiri menggunakan kunyit untuk muka saya kadang-kadang, tetapi saya takkan overclaim. Untuk kamu tahu dengan lebih lanjut tentang penggunaan natural product sebegini, contohnya kunyit, semambu dan lain-lain, kamu boleh visit Facebook page Cik Putih Osman, CPO. Dia adalah, saya panggil dia doktor pakar herbal lah, saya lupa dah apa dia punya real credential, but she's a lecturer, she's a PhD holder, dan dia banyak kupas tentang perkara-perkara sebegini. Jadi kamu boleh visit FB Cik Putih Osman, Dr. CPO saya panggil dia, untuk dapatkan information tentang perkara-perkara sebegini. Dan saya sendiri banyak belajar daripada dia. So tak semestinya apa yang macam orang claim, orang-orang tua claim, doktor claim, kita bukannya master of all trades. Masih ada perkara yang kami masih belajar. Alright. Okay. Alright, betul. Okay, saya harap saya dah cover semua soalan. Ada komen ni, mereka rawat based on symptom. Kalau clear-clear lah datang COVID ni. Okay, saya tak faham apa yang awak cerita. Doktor, lemon bawang putih dapat tak ia membantu merawat sel semua? Macam saya cakap tadi, sedikit sebanyak kamu boleh ikhtiarkan. Kalau sehari 2 sel-semua kamu ambil lemon, kamu letak bawang, kamu buatlah apa pun, makan vitamin C, hidu, menthol crystal lah, whatever. Kalau baik, then okay. Maksudnya it's mild. Kalau masih tak baik, kamu masih perlu pergi ke hospital ataupun berjumpa dengan doktor untuk pemeriksaan lanjut. Sometimes kamu rasa ia ada semua biasa, sebenarnya tersumbat sinus. Sometimes kanak-kanak, ada orang mesej saya, anak saya dah setahun dah semua, doktor, saya tak tahu kenapa. Saya suggest dia cuba pergi jumpa doktor ENT, buat x-ray ataupun CT scan of PNS, kita panggil paranasal sinuses. Rupa-rupanya ada mainan tersumbat dalam hidung budak tu, dia keluarkan lego kecil satu. Jadi banyak benda yang sebenarnya di luar pengetahuan kita, dan saya tak boleh nak bagi nasihat atas talian. Apa yang saya ceritakan dan saya celotehkan di sini adalah sesuatu yang lebih broad, yang sesuai untuk kebanyakan orang, tetapi bukannya nasihat individu. Alright. Saya rasa saya nak berhenti di sini. Okey, kepada sesiapa yang risau tentang jangkitan COVID-19 ataupun yang baru, yang sekarang kontak rapat, ataupun kamu sendiri positif COVID-19, kamu rasa nervous breakdown, kamu rasa takut dan sebagainya, kamu boleh join group COVID-19 Malaysian Stories. Di situ banyak pesakit sendiri, pesakit orang yang pernah menjaga pesakit, keluarga yang pernah handle orang sebegini, yang share real story. Jadi daripada real story, daripada cerita benar, kisah benar daripada pesakit sendiri, banyak iktibar yang boleh diambil, banyak tips, banyak nasihat yang dikongsi sesama pesakit. Jadi kami sebagai admin hanya pantau. It's a very positivity punya group. You can join that group. And kalau kamu rasa video ini akan manfaatkan orang lain, kamu boleh share, kamu boleh tag kawan-kawan. Kalau ada apa-apa soalan yang saya tak jawab, nanti saya akan jawab selepas berakhirnya sesi live. Nak makan soalan daripada Cik Kalyani Subramaniam. Doktor, kalau amalkan makan madu pagi-pagi elok ke tak? Kalau kamu tak ada kencing manis, kamu boleh. Kalau kamu tak ada allergic terhadap madu, boleh. Tetapi bersederhana, 1 small teaspoon or maybe half small teaspoon with a full cup of warm water. Setengah teaspoon dengan 1 gelas air panas kamu minum.
Mungkin membantu, mungkin tidak, saya tak tahu. Biasanya orang yang ambil madu ni saya nasihatkan kalau dah berumur 35 dan ke atas, 40 dan ke atas, kalau kamu amalkan pengambilan madu, saya suka nasihatkan untuk buat medical check up kerap. Saya tak kata ia boleh menyebabkan kencing manis, this, that, and everything. Saya tak kata. Walaupun kamu cakap ini adalah natural madu, doktor saya beli yang paling natural, saya tak percaya industrialization, orang-orang yang jual dalam botol dalam ni, saya kadang-kadang tak percaya sangat yang itu betul-betul natural. Jadi saya nasihatkan kamu buat medical check up kerap kali untuk make sure kamu tak ada apa-apa kesan sampingan daripada suplemen yang kamu ambil itu. Alright. Dan akhir sekali, saya nak kamu fikir apa yang sebenarnya meningkatkan ataupun boostkan imuniti kamu, apa yang menambahkan kebahagiaan sesebuah keluarga. Kamu setuju tak kalau orang yang tak pernah berkahwin ataupun tak ada apa-apa pengalaman ataupun yang baru 10-15 tahun yang nak nasihatkan tentang rumah tangga, kebahagiaan rumah tangga, kamu percaya ke tidak? Ataupun kamu percaya tak kalau orang yang tak pernah rawat mana-mana pesakit pun, dia tak pernah jumpa satu pun pesakit COVID-19, dia tak pernah handle apa-apa, dia tak pernah belajar perubatan, dia tak pernah buat housemanship, dia tak pernah buat MO-ship, dia tak pernah buat apa-apa, tiba-tiba dia nasihatkan tentang immunity, dia nasihatkan tentang cara melawan COVID-19 ni, kamu percaya atau tidak? Kalau saya tak pernah masak, tiba-tiba saya ajar mak saya cara nak masak biryani ayam, kamu rasa mak dengar cakap saya ke mak rasa nak tempelang saya? Kamu fikirlah sendiri ya. So dengan ni saya nak stop video di sini. Spread a lot of positivity, support each other. Jangan tamak haloba untuk ambil immunity kepada diri kamu sahaja. Share everything with your family, with your friends, dengan orang di sekeliling anda. Dan yang paling penting sekali, cara yang kaedah yang paling penting dalam meningkatkan imuniti adalah dengan berdoa, berfikir perkara yang baik dan sembahyang. Alright? Okay, tolong share video ni, tolong bagi saya reaction. Siapa yang tengok, kalau suka cakap suka, kalau tak suka cakap tak suka. Siapa yang tengok sampai habis, bagi saya thumbs up. Sebab saya nak tengok berapa orang tengok sampai habis, berapa orang tengok sampai separuh saja. So siapa yang tengok sampai hujung dengan video ni, tak kira live ke ataupun kamu tengok kemudian ke, kalau kamu tengok sampai sini, tolong bagi saya satu thumbs up so that saya tahu. Dan kepada sesiapa yang sudi, boleh klik link di profil saya untuk subscribe YouTube channel saya. Saya akan upload dan discuss banyak topik di sana juga. Okay? Alright, so terima kasih. Stay safe, stay healthy. Amalkan pemakaian mask dengan betul dan make sure sanitizer kamu bawa ke mana-mana. Alright? So take care. Bye. Bye 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 bye. Dan satu lagi peringatan terakhir. Malam ini pukul 8 malam ada kupasan tentang positif COVID-19 oleh tim Medical Mythbusters Malaysia. Kamu boleh pergi ke page itu, nanti ada panel-panel yang hebat dengan host yang comel yang akan bercerita tentang macam mana kamu nak tangani jangkitan COVID-19 setelah disahkan positif. So kita sama-sama jumpa di sana. Saya pun akan berada live bersama Medical Mythbusters Malaysia nanti. Alright? Okay, bye bye. Stay safe everybody. Thank you so much. I love all of y'all. Bye.